kita akan sambung 19. A. Isi tempat kosong untuk menerangkan proses percambahan biji benih. Okey, katakan kacang hijau kamu tanam, and then inilah proses dia. Okey, macam mana dia bercambah. Okey, pada hari pertama, okey, testa, okey, yang kulit keras tu dia mula melekar, pecah, dia akan melekar dan retikel mulai tumbuh. Hari kedua pula, retikel tumbuh dengan lebih panjang dan menghala. Okey, kamu boleh lihat ni retikel. Okey, yang ni retikel. Okey, retikel akan tumbuh ke arah bawah. Okey, ke bawah. Okey, hari ketiga, okey, yang kamu boleh nampakkan. Okey, katakan yang ni ialah tanah ataupun kapas. Okey, yang naik atas ni kita namakan sebagai cotyledon. Cotyledon. Okey, yang ni dia ialah pulmo. Okey, kamu boleh lihat, okey, kalau cotyledon keluar dari tanah, okey, kita namakan percambahan ni adalah percambahan apicule. Okey, percambahan apicule. Okey, cotyledon akan keluar, okey, dia keluar dari tanah. Okey, keluar dari tanah. Okey, ada satu lagi jenis, okey, kita namakan sebagai percambahan hypocule. Okey, cikgu tulis sini. Okey, percambahan hypocule. Okey, percambahan hypocule pula dia terbalik. Okey, cotyledon dia tetap berada di dalam tanah. Okey, di dalam tanah. Okey, so kita ada dua jenis percambahan. Okey, so untuk hari ketiga, cotyledon, okey, ditolak naik atas dan pulmo, okey, mula tumbuh. Okey, kamu nampak kan yang bahagian ni pulmo mula tumbuh. Okey, hari keempat, pulmo tumbuh keluar daripada cotyledon. Dan hari kelima pula, cotyledon semakin mengecut. Okey, bahagian ni dia jadi kecut lah, ni cotyledon. Okey, mengecut. Batang semakin panjang. Okey, nampak kan dia semakin panjang. Okey, pulmo bertukar, nampak dah dia sudah jadi daun. Okey, yang ni ialah pucuk dia. Bahagian bawah pula, okey, retikel dia sudah bertumbuh menjadi akar. Okey, so pulmo bertukar menjadi daun dan retikel bertukar menjadi akar. Okey, so kita jawab B. Tandakan betul pada bahagian biji benih yang tumbuh paling awal semasa percambahan. Okey, semasa percambahan yang paling awal tumbuh adalah retikel. Okey, kamu tick. And then C. Nyatakan punca cotyledon. Okey, punca cotyledon menjadi semakin kecut. Kecut maksudnya mengecil. Okey, semasa proses percambahan. Okey, kamu boleh nampak kan ni cotyledon. Okey, cotyledon kalau awalnya dia besar. Okey, tapi semakin dia membesar, okey, dia semakin mengecut. Okey, senang saja sebab percambahan dia biji benih, okey, dia memerlukan makanan. So makanan telah digunakan oleh biji benih untuk percambahan. So dia ada makanan dalam cotyledon. Jadi cotyledon akan mengecut. Okay, so kamu tulis makanan dalam cotyledon telah digunakan oleh biji benih
untuk bercambah. Okay, so dia bercambah digunakan makanan sudah diada, so cotyledon dia menjadi kecut. Okay, next dia tanya, bilakah anak pokok mula membuat makanan sendiri? Okay, kita semua tahu tumbuhan akan menjalankan proses fotosintesis kan. Okay, dia jalankan fotosintesis baru dia akan hasilkan makanan sendiri. Okay, macam mana? Okay, apa yang dia perlu untuk jalankan fotosintesis? Mesti ada daun kan, daun lah. Okay, yang tempat untuk tumbuhan menjalankan proses fotosintesis. So soalan tanya, bilakah anak pokok mula membuat makanan? Okay, semestinya tumbuhan tu dia sudah bertumbuh tahun. Okay, barulah dia boleh menjalankan proses fotosintesis, barulah dia boleh menghasilkan makanan. Okay, so kamu boleh tulis apabila daun baru mula tumbuh di pucuk. Ya. Okay, sudah ada daun dan dia boleh jalankan fotosintesis. Okay, setelah kita sudah belajar percambahan biji benih, so kita kena menentukan keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. Okay, kita lihat tujuan adalah mengkaji keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. Penyataan masalah, apakah keadaan yang diperlukan untuk percambahan biji benih. Okay, hipotesis, biji benih hanya bercambah jika terdapat apa. Okay, so untuk jawab hipotesis, kamu boleh rujuk balik muka surat 129. Okay, berkaitan dengan eksperimen. Okay, 4.1. Okay, sebenarnya biji benih dia nak bercambah, dia mesti ada air, utara dan suhu yang sesuai. So kamu tulislah hipotesis ni. Okay, pemboleh ubah mesti ada 3. Okay, yang dimanipulasi maksudnya kita ubah-ubah. Okay, dia adalah keadaan untuk percambahan. Okay, dan B, pemboleh ubah bergerak paras. Okay, adalah percambahan. Kita nak lihat okay, biji benih itu bercambah ke tidak. Okay, so inilah yang kita nak lihat okay, hasil kita. Okay, biji benih. Okay, yang dimalahkan maksudnya kita nak tetapkan sepanjang eksperimen ni. Okay, kita tetapkan okay, jenis biji benih yang sama. Okay, bahan radas kita perlukan ialah biji benih kacang hijau, minyak, air, tidik yang disejukkan, tabung uji, rak tabung uji, kapas dan peti sejuk. Okay, kita sediakan 4 tabung uji okay, yang kita ada A, B dan C. Okay, and then kandungannya adalah berbeza-beza. Kamu boleh lihat kalau A, tabung uji A kita masukkan kapas basah dengan biji benih. Okay, untuk tabung uji B pula kita masukkan kapas kering dengan biji benih. Untuk tabung uji C kita masukkan minyak. Okay, dan kita gunakan air didih yang disejukkan. Maksudnya kita didihkan air dan biar dia sejuk dan kita gunakan air ni. Okay, di dalam tu kita masukkan biji benih. Okay, ketiga set tabung uji ni kita simpan di dalam magma. Dan untuk tabung uji D pula, okay, kita guna kapas basah biji benih, tetapi kita simpan dalam peti sejuk. Okay, so selepas 2 hari kita nak lihat pemerhatian, kita nak lihat result kita. Okay, senang saja untuk tabung uji A. Okay,
wujud tak air, okay, sebab dia basah, so wujud. Utara, wujud, suhu sesuai. Okay, so tentu dia bercambah. So tulisnya untuk tabung uji B pula, kita gunakan kapas kering. Maksudnya kita tak ada air, ada utara, suhu yang sesuai. So dia tak ada air, tentu dia tidak bercambah. Okay, tulis tidak. Okay, kamu guna tidak. Okay, padam. Okay, jawapan tidak. Okay, untuk set C pula, okay, kita masukkan minyak, okay, dengan air didih yang disejukkan. Maksudnya dia kekurangan oksigen, okay, sebab tak ada utara, ada lapisan minyak, dia tak ada utara. So pangkal suhu yang sesuai, okay, dia tidak akan bercambah juga. Okay, untuk T pula, okay, kita gunakan kapas basah, so dia ada air. Okay, and then utara ada, tapi kita masukkan dalam peti sejuk. Okay, so suhu dia tidak sesuai pangkal, okay, dia tidak akan bercambah juga. Okay, kita sambung seterusnya. Okay, perbincangan, padankan. Okay, sebab mengapa biji benih dalam tabung uji berikut tidak bercambah. Okay, so untuk B, okay, B sebab apa? Okay, B sebab dia kekurangan air. Okay, dia ada air sebab kita gunakan kapas kering. Okay, and then C kita letakkan ataupun masukkan minyak. Okay, satu lapisan minyak, maksudnya dia kekurangan utara. Okay, dia ada utara. Okay, and D sebab kita masuk dalam peti sejuk, dia sejuk, suhunya tidak sesuai, so dia tidak akan bercambah juga. Okay, B kita lihat, tandakan betul pada keadaan yang diperlukan oleh tumbuhan untuk proses percambahan. Okay, senang. Okay, untuk eksperimen sudah menunjukkan, okay, dia perlukan air, dia perlukan suhu yang sesuai dan dia perlukan utara. Okay, soalan C, ramalkan keadaan yang akan terjadi, okay, kepada biji benih sekiranya air didih yang disejukkan di dalam tabung uji C diganti dengan air pipe. Okay, adakah biji benih ni dia akan bercambah ke tidak? Jawapannya ya. Kamu boleh tulis, okay, biji benih akan bercambah. Okay, sebab jika kita sudah tidihkan air, okay, air akan kekurangan oksigen ataupun tiada utara di dalam. Okay, kita sejukkan biar kita masukkan biji benih, tentu dia tidak bercampur sebab dia tak ada utara. Tapi kita ganti dengan air pipe, okay, so dia ada utara di dalam, so dia boleh bercambah. Okay, and then next, D, ramalkan keadaan yang akan terjadi kepada biji benih sekiranya tabung uji A dibalut dengan kertas berwarna hitam. Okay, tabung uji A, okay, kita tahu dia ada air, ada utara, okay, ada suhu yang sesuai. Okay, kita sudah tahu dia boleh bercambah. Okay, sekarang kita balutkan dia dengan kertas hitam. Adakah dia tetap bercambah? Okay, jawapannya ya. Okay, biji benih masih juga bercambah. Okay, kenapa? Okay, sebab percambahan biji benih dia tidak perlukan cahaya matahari. Okay, melainkan dia sudah tumbuh pucuk. Okay, so dia pucuk akan jadi daun, dia akan jalankan fotosintesis, barulah cahaya matahari diperlukan. Kalau tidak, untuk proses percambahan, okay, cahaya matahari tidak diperlukan. Okay, so untuk kesimpulan, okay, air, utara dan suhu yang sesuai, okay, diperlukan untuk proses percambahan biji benih.